الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقى وصلاحا في الدين يا أكرم الأكرمين. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada petang yang mulia ini dalam suasana hujan, maka insyaallah penuh dengan barakat dan kebaikan yang Tuhan bagi kepada kita. Maka masa ini seperti biasa, maka kita oleh channel Al-Huda ni, maka ia ada setiap hari, maka bila daripada ustaz ke ustaz, bapa kepada bapa, dan supaya mari muzakarah bersama tentang agama kita Islam. Mudah-mudahan dengan muzakarah kita ini kita ingat dan sentiasa dari agama insya-Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ini, walaupun bulan Rabiul Awal dah lepas tinggal kita bidah dan akan pulang ke semula tahun depan, tetapi tempat kita sini udara tu masih panggil berada dalam panggil masalah raya-raya dengan lama tetap menunggu majlis dan lepas buat maulud rumah ke rumah, masjid-masjid, sama ada dengan bentuk baca Zami, Melayu dan Arab, dan sama ada dengan bentuk ceramah agama. Alhamdulillah. Maka pada petang ini pun juga insya-Allah kita akan panggil bicara bersama tentang suasana yang kita berada, yaitu bersangkutan dengan panggil pemaulid. Mudah-mudahan kita dapat pelajaran daripada panggil benda yang berlaku menyebabkan kita ni panggil makin hari makin panggil rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Maka para ibu, para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada benda yang tidak ada khilaf di kalangan orang Islam, di kalangan orang yang berakal, tidak ada khilaf, yaitu bahawa kita semua ni nak kepada kejayaan, nak kepada kebahagiaan. Lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Bahkan dunia pun kita nak ada sebenarnya. Benda baik-baik kita nak. Lepas suami dah hidup kita nak. Hidup dah keadaan bahagia kita nak. Lebih-lebih lagi panggil pun di akhirat nanti. Maka ambil tahulah tentang para ibu, para bapak, bahawa benda yang kita cari-cari itu, benda yang kita nak dia tu, iaitu butuh berjaya dan kebahagiaan dalam hidup di dunia ini dan di akhirat nanti. Maka bahagia ni ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Hak Tuhan. Maka jika kebahagiaan, maka gini. Jadi kebahagiaan inilah hak kita semua orang belakang nak kepada dia. Maka benda lain tu yang kita tak sungguh nak dapat dia tu sebagai tangga sebagai tangga saja. Misal kata
Nah, ni kita sekarang ni duduk dalam suasana masa pilih raya. Pilih raya panggil Puan Ayu dan Soco, panggil Oboco dan Soco. Maka ada setengah dari masyarakat kita nak kepada benda ni. Nak kepada peringkat. Kenapa nak kepada peringkat? Kenapa nak kepada peringkat? Siapakah rela habis banyak harta benda, rela susah nak penat letih, rela dia buat malam, rela orang semua supaya nak dapat peringkat. Tak kira lah, kalau obocok, kalau obotok, untuk menebu sama untuk nebel pun juga. Nah, atau banyak lebih, nah dengan harta, dengan tenaga, dengan apa semua, supaya dia dapat benda sendiri. Kalau itu, sebab apa dia nak kepada benda itu? Sebab apa? Sebab, nah apabila dia dapat benda itu, dia bahagia. Nah, kerana dengan peringkat yang tinggi inilah orang mulia kepada dia. Dengan peringkat yang tinggi inilah dia akan senang. Dengan peringkat yang mulia yang tinggi inilah dia akan dapat benda yang dia nak. Kalau itu, peringkat yang tinggi ini sebagai khidmat, sebagai benda yang buat dia bahagia. Sebab tu benda yang nak sungguh-sungguhnya dia paling bahagia. Tapi melalui peringkat. Juga orang banyak di kalangan kita yang berusaha cari jalan sesungguh-sungguh, nah supaya dia dapat duit banyak, supaya dia kaya. Nah, siapa kata minta tidur malam, siapa kata lepas habiskan upah kuning kadang-kadangnya, dan tak takut dah kalau hotel masuk susah payah pun naik. Nah, lepas ni pakai masa lama pun lepas rela semua. Supaya apa? Supaya dia dapat duit banyak. Supaya dia lepas ni boleh himpun sebanyak-banyak daripada duit. Nah, maka banyak orang nego baik supaya orang kebun baik. Nah, semua tu cuak nak bersungguh-sungguh supaya nak dapat duit. Kalau gitu duit tu, adakah lepas ni maksud yang sebenar? Tidak. Tujuan yang sebenarnya ialah bahagia. Nak kepada kebahagiaan. Kerana apa? Kerana dengan melalui duit inilah dia bahagia. Dia nak berani dia bahagia. Dia boleh beri kepada dia bahagia. Nah, kalau itu duit ini sebagai tanda saja. Bukan maksud yang sebenar duit itu dah. Bahkan sebenarnya nak kepada kebahagiaan. Nah, dan juga misalnya kita lelaki nak kepada isteri yang cantik, kita perempuan nak suami yang cantik, yang dapat keturunan mondek, tu dia dan ada kebolehan bijaksana orang bimbang sama apa semua. Kenapa? Jika kita dapat isteri yang kita bahagia. Nah, situ ya. Dan perempuan pun sama juga dapat suami yang baik dan dia bahagia. Itu tu pada konflik. Tapi yang sebenar kebahagiaan bukan di mereka. Kebahagiaan bukan duduk di harta. Kebahagiaan yang sebenar ni bukan duduk di panggil duduk di jalan rupa dan di tinggi mulia keturunannya, tidak. Sebab ramah di kalangan manusia bukan sikit-sikit dah, ramah sungguh orang yang keturunannya comel tinggi tapi tak bahagia pun. Nah, hidup dalam keadaan cuma susah serabu, siapa mendiri pun ada. Nah, dan juga orang yang berasa kata dia dapat isteri yang cantik bahagia. Nah, tapi itu panggil waham saja. Nah, sebab apa? Sebab benda berlaku sungguh di masyarakat kita tak begitu. Kerana hama di kalangan suami-suami yang isteri cantik belum nak boleh tu panggil berbu. Nah, tu dia rela cari duit belanja sebanyak-banyak supaya perempuan terima ia di suami. Dan guna orang panggil semua dengan kenderaan, dengan peringkat, dengan harta, dengan kawan, dengan apa semua, supaya nak dapat orang panggil perempuan yang cantik itu. Kenapa? Dia bahasa kata dia dapatnya bahagia. Tapi dia tak mesti, tak lazim. Kerana bahkan wakil pula punya berlaku sungguh dalam masyarakat kita tak begitu. Bahkan banyak di kalangan suami yang isteri dan dia hidup tak bahagia pun.
Kadang-kadang jadi serabut-serabut suami, sesedih-sedih hati, susah hati suami. Banyak mana. Nah, kalau itu bukan di jannah tu yang buat seorang itu bahagia. Nah, kalaulah jannah tu sungguh buat bahagia, maka tak cerah lelaki yang dapat isteri yang cantik, tapi tak. Kadang-kadang hak cantik sekali mereka pun tidak bahagia cerah. Nah, hanya kita boleh lihat dalam masyarakat kita di tempat kita sini dan di lain-lain lagi semua. Nah, dan juga harta banyak yang kita waham berkuasa kata, nah boleh membahagiakan kita. Nah, tetapi yang berlaku sungguh bukan begitu, tak lazim sekali, tak lazim, tak mesti. Kerana lama di kalangan orang yang harta banyak tapi dia hidup ni lepas ni pun supaya orang tak nak milih harta semampu. Serabut boleh nak mendiri kadang-kadang. Nah, lebih-lebih lagi orang tak berini. Nah, banyak di kalangan orang tak berini, orang yang kafir-kafir, sama ada orang yang semua beragama, sama ada orang yang agama Yahudi atau Kristian atau agama-agama yang lain lagi, kaya tapi bunuh diri. Nah, kaya panggil bunuh diri bermacam-macam. Kena orang bunuh diri daripada tujung, daripada bina ayam tiri, kena orang yang panggil berdiri diri sendiri, kena orang pakai racun, kena orang yang panggil ikan dari tangan, macam-macam caranya. Tapi naik kata padahal mereka itu kaya, mereka itu banyak tu, mereka itu mewah tu, tapi dia panggil tak ada bahagia pun. Sebab tu duit banyak tidak lazim dengan sebab banyak dia bahagia tidak. Para ibu bapa dan muslimin. Lagi pula peringkat yang tinggi yang kita ada waham berkuasa kata boleh membahagiakan kita. Nah, sebab itulah kita usaha bersungguh supaya dapat benda tu. Tapi hakikat bukan begitu. Nah, wakil itu bukan begitu. Tak lazim daripada peringkat tinggi bahagia hidup tidak. Kerana ramai orang yang peringkat tinggi panggil ko, duduk dalam keadaan susah. Nampak ya zahir, nampak dia orang panggil ko, dia bakal jadi dia belakang. Tapi dia diri tu orang panggil ko. Nah, dia utak lah haula ko nak pecah kepala. Nah, serabuhan dia panggil macam-macam. Kali itu apa nak bayar ni? Nak bayar kata para ibu, para bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan ni yang sebenar ialah milik Allah, Tuhan yang milik. Dengan makna siapa yang Tuhan beri kebahagiaan yang kepada dia bahagia. Walau dia tidak ada peringkat yang tinggi, dia bahagia sebab Tuhan beri dia. Sebab bahagia Tuhan milik Tuhan. Nah, duduk dalam kepanggil kuasa Tuhan, duduk dalam kamu Tuhan. Tuhan itu bahagia. Nah, Tuhan tarik daripada itu maka hidup bahagia. Walaupun orang yang Tuhan beri kebahagiaan dia tu, peringkat dia tak ada, duit dia tak banyak, isteri dia duduk kadang-kadang. Kalau itu tidak ada benda yang pada godek itu boleh membahagiakan seorang, tidak ada pada diri dia. Tapi Tuhan membahagiakan, maka dia bahagia. Sebaliknya pula, dan Tuhan tak silih bahagia, walau dia milik semua benda pada godek itu boleh membahagiakan dia. Nah, peringkat dia ada, isteri dia cantik, keturunannya tinggi, duit dia banyak dan lain lagi, tapi tak bahagia pun dia Tuhan. Itu. Kalau itu kita boleh lihat bersama tanggal pertama saat ini, ada kata dia panggil bermula kebahagiaan yang kita cari-cari dunia ni, lebih-lebih lagi di akhirat pula, ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita yakin dan betul dah milik hak Tuhan, maka kita nak kebahagiaan yang sebenar, maka kita kena minta daripada Allah. Minta daripada Allah. Dan tunggu-tunggu Tuhan bagi kepada kita. Maka Alhamdulillah, Tuhan ni dia bukan dia punya ikut orang dah. Bukan dia punya agama dah. Bahasa orang ni berasal orang ni berasal orang ni bukan begitu. Walaupun Tuhan awak nak betul boleh, harus bagi dia. Tak ada siapa yang bersekat kehendak Tuhan.
Tapi Tuhan dengan adil dia kawal lagu tu. Bahkan Tuhan yang kisah. Nah, ini jalan yang apabila seorang manusia tak kira lelaki atau perempuan yang jalan di atas jalan ni, maka ia akan sapa dapat kebahagiaan. Tetapi siapa yang tak jalan di jalan ni, maka dia tak akan dapat kebahagiaan yang sebenar dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Kalau gitu, saudara, para ibu, para bapa semua, orang nak bahagia ni orang lagu mana? Nah, orang nak bahagia ni. Nah, tu dia, orang nak bahagia. Maka jawabnya, orang yang nak bahagia dalam hidup, walaupun kita kena tahu dulu bahawa kita ni, walau kita bahagia pun susah dan cuba tidak kita tak lari. Tak ada siapa yang lepas 100% daripada cubaan. Tak ada siapa lepas 100% daripada susah payah. Hak tu mesti. Kenapa? Kerana dunia ini tempat cubaan, tempat periksa. Nah, sebab tu Tuhan mengadakan kita dalam keadaan senang, maka dalam keadaan susah. Keadaan orang panggil seronok, keadaan orang panggil serabut, keadaan kaya, keadaan pakai. Tu dia. Keadaan beripung dengan kekasih, keadaan orang panggil berpisah. Itu orang panggil apa? Ini sunnatul hayat. Ni orang panggil biasa, lagu ni belaka. Tapi tak ada apa, hak tu orang panggil apa, kita tak ada khilaf di situ. Maka turut ilmu ni, para ibu, para bapa, orang yang akan dapat kebahagiaan yang sebenar ialah orang yang Tuhan redha. Nah, tu orang yang Tuhan redha. Jadi siapa-siapa di kalangan manusia, dan lelaki atau perempuan yang Tuhan redha kepada dia, nah secaya dia bahagia. Dia bahagia. Walau cubaan itu ya ada mesti, tak dapat tidak. Nah, dia bahagia. Dan dia tenang jiwa dia. Tu. Kalau gitu, kesimpulannya, siapa nak bahagia dunia dan akhirat, ialah kena buat benda yang wak Tuhan redha ke dia. Nah, maka jika saya ni nak bahagia dalam hidup, nak tenang jiwa saya, nak mikhamsu, nak orang panggil pun nak dapat benda-benda baik, nak tolak benda-benda jahat, nak duduk dalam aman dan tenang dan orang panggil sedap, seronok. Nah, maka saya kena buat benda yang wak Tuhan tu redha kepada saya. Dan saudara pun juga sama, ya, tidak ada beza. Kalau gitu, siapa-siapa di kalangan manusia yang Tuhan redha kepada dia, insya-Allah, mesti dia bahagia dalam hidup dia. Tenang jiwa dia. Maka Tuhan nak redha ni, bukan dia Tuhan redha, dia kena melalui amalan. Kena melalui amalan. Kalau gitu, hari ni dengan munasabah yang kita duduk dalam udara orang panggil Maulid Nabi lagi ni. Nah, jadi kita ni berhajat kepada contoh. Berhajat kepada contoh. Jadi belum pada kita ada manusia dah, ada orang dah, dan belum pada tu ada pula ada lagi. Maka begitulah siapa kepada Nabi. Maka kita berkecek dalam umat Nabi adalah kita tak segi kepada umat dulu. Kita berkecek, kita bincang dalam lingkungan repan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam umat Nabi ni, siapakah manusia yang Tuhan redha? Nah, lepas daripada Nabi syarat Nabi. Nabi itu tak nak raya dah. Nabi dia Tuhan syarat 100%, dia panggil juta-juta persen Tuhan redha syarat dah. Sebab Nabi ni Tuhanlah pilih, Tuhanlah utus kepada manusia semua supaya dia panggil siapa agama Allah kepada manusia. Maka mesti Tuhan redha kerana para nabi ni maksum. Nah, dia tak ada berlaku dia panggil buat dosa. Tidak ada seorang nabi yang berdosa dengan Allah, tak ada. Sebab tu Tuhan redha kepada mereka, para nabi.
Soalannya, siapa di kalangan manusia yang bukan nabi dan Tuhan redha kepada dia? Supaya apa? Supaya kita tahu dah kata, oh mereka ini weh yang Tuhan redha, mereka ini weh kekasih Allah, mereka ini weh yang Tuhan sangat orang panggil setuju dengan cara hidup mereka. Nah, supaya apa? Dan kita tahu lagu tu dah, maka kita boleh usaha buat benda yang mereka itu buat. Sebab apa? Sebab mereka itu buat beberapa benda yang buat mereka itu orang panggil dapat keredaan Allah. Dengan makna apabila kita buat serupa dengan perbuatan mereka itu, maka insya-Allah Tuhan redha kepada kita. Nah, maka para ibu, para bapa, dalam Quran banyak sejarah, banyak kisah. Tujuan tidak bukan apa tujuan. Tujuannya Tuhan nak uji kita gambar. Nah, ada panggil dua gambar besar-besar. Satu gambar, nah, satu misal, contoh, nah, golongan orang yang Tuhan kasih, Tuhan redha. Bagaimana dia hidup? Supaya apa? Supaya nak jadi contoh bagi kita semua. Seolah-olah Tuhan katakan, wahai manusia, jikalau kamu nak berjaya, kamu nak bahagia, kamu nak senang, kamu nak butung dunia dan akhirat, kamu hiduplah, kamu buatlah seperti golongan manusia ni buat. Daripada para nabi dan orang-orang yang baik-baik daripada hamba Allah. Dan manusia ni satu lagi ada gambar. Nah, bagi siapa yang buat jahat, siapa yang buat lagu ni, maka akan diseksa sebagaimana berlaku dengan mereka ini. Contoh dalam Quran banyak. Nah, separuh 1/3 dalam Quran kisah sejarah. Nah, para nabi dulu dan orang-orang yang bukan nabi yang sebagai contoh kepada kita. Maka ringkasnya para ibu, para bapa semua, nah, tak ada dah. Walaupun bukan mereka ini saja ramah Tuhan redha. Tapi nak kata mereka ini yang lebih. Nah, kalau gitu siapa lepas daripada nabi hak Tuhan paling redha sekali? Jawabnya ayat Quran. Cuba telah kita mari dengar ayat Quran yang Tuhan berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Bermula mereka yang dulu, daripada muhajirin, orang sahabat ahli Mekah yang hijrah daripada Mekah pergi kepada Madinah, orang panggil muhajirin. Lepas tu wal ansar, dan orang ansar, orang Madinah, orang tepat. Kesimpulan pendek-pendeknya ialah kena kepada sahabat Nabi. Lepas daripada Nabi ni, manusia hak Tuhan paling redha sekali ialah kena kepada para sahabat. Kelih Tuhan kata radhiyallahu anhum. Tuhan telah meredai oleh Allah bagi mereka itu sahabat. Kalau gitu para sahabat ni lah sebaik-baik manusia selepas daripada Nabi. Semulia-mulia manusia selepas daripada Nabi. Maka kelih Nabi kata khairul quruni qarni. Bukan sebaik-baik masa aku, Nabi kata. Masa aku dan masa sahabat. Ini dia panggil apa? Sebaik-baik masa. Maka ini tidak ada khilaf. Di kalangan para ulama setuju sepakat belaka. Kata manusia yang paling baik, yang paling mulia, yang paling agung selepas daripada Nabi kena kepada para sahabat yang Tuhan dah redha dah. Padahal mereka itu tak mati lagi. Para sahabat tak mati lagi, Tuhan menurun ayat Quran atas Nabi dah. Kata, "Hei Muhammad, bagi tahu kepada sahabatmu tu bahawa aku dah redha kepada mereka." Allahu akbar. Ini dia panggil ini para sahabat. Maka para sahabat dapat daripada benda-benda yang baik yang orang lain tak dapat. Sebab apa? Sebab Tuhan redha kepada mereka. Maka pada masa yang orang panggil tarhab, pada petang ni kita muzakarah ni, para ibu, para bapa semua, ialah kita nak mari kaji satu persatu dengan masa yang diizin bagi kita pada petang ni. Apa kata daripada benda yang para sahabat buat
yang menyebabkan Tuhan redha kepada mereka. Sebab bukan dia Tuhan redha supaya hak ni lah. Nah, ia ada sebab belaka. Kalau gitu, di sini saya akan royak beberapa poin-poin yang dibuat oleh para sahabat yang menyebabkan para sahabat tu dapat redaan Allah. Nah, mudah-mudahan kita boleh tiru perbuatan yang para sahabat buat, maka kita mari buat dalam hidup kita. Nah, sama ada bersangkut paut dengan gerak-gerik amalan kita, sama ada dengan pegangnya kita, sama ada dengan kelakuan kita, maka kita pisah tiru para sahabat. Nah, orang yang Tuhan redha. Mudah-mudahan Tuhan redha kepada kita. Kalau gitu, apa benda yang dihijab buat oleh para sahabat yang wa'wi Tuhan redha kepada mereka? Yang pertama, para ibu, para bapa yang dikasihi sekalian. Yang pertama ni, yang ada pada jiwa sahabat ialah para sahabat dia suka berlomba, dia tak jang Allah, dia lomba kepada tunai perintah Allah. Nah, jadi apa sahaja daripada benda hak Tuhan suruh, sama ada suruh buat ataupun suruh tinggal, maka para sahabat berlomba buat benda tu. Nah, ada. Misal kata bentuk tinggal. Tuhan suruh tinggal. Maka perintah Tuhan ni tuju kepada para sahabat, maka automatik tuju kepada kita juga. Sebab kita umat Nabi Muhammad umum. Maka kelih masalah dia panggil apa? Arak. Dulu itu arak ni tidak haram lagi. Tapi diturun ayat beberapa kali dah. Turun pertama kata arak ni dia panggil kurang comel. Nah, belakang-belakang tak siwi semaya jika kalau minum arak. Nah, ada dia lah apa ni wa antum sukara. Dan akhir sekali, Tuhan tu ayat Quran mengharamkan minum arak. Innamal khamru wal maisir wal azlam patu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya arak, berjudi apa semua tu ini daripada amalan syaitan. Nah, maka kamu panggil pada cemar benda ni. Maka kamu tinggal dan jauhkanlah. Ini ayat yang mengharamkan. Maka apabila Nabi terima wahyu ni dan Nabi baca oleh para sahabat dengan perintah Tuhan, maka semua klik kepada rumah masing-masing, segera tunai perintah Allah. Dengan makna klik rumah, katak dah. Katak habis, payah-payah ada arak. Sampakah hari itu ni setengah-setengah para sahabat royak benda gambar, kita berkhayal nampak gambar berlaku. Nah, kata dia panggil supaya aibah. Nah, yang tu baik cerau dia panggil banyak ayat kata arak yang dicuah oleh para sahabat kerana apa? Ni, tunai perintah Allah yang Tuhan suruh, dia panggil apa? Suruh menjauhkan daripada benda ini. Ni. Dan yang lain pun sama. Nah, sama masa semaya pun juga. Nah, semua para sahabat berlomba buat. Nah, berlomba dia panggil apa? Buat kebajikan. Siapakah kena sahabat ni bukan kena dah boleh kata lagu tu belakang. Ia bahasa cemburu, ia bahasa ribtah. Nah, apabila ada kawan dia tu boleh buat benda baik, ia tak boleh buat. Bukan kata ia tak boleh buat dengan dia panggil semata-mata tak boleh buat, ia tak boleh buat sungguh. Nah, seperti dia panggil masalah duit. Jadi duit tak ada, nak sedekah tak boleh. Sebab tu ada setengah daripada para sahabat dia pergi mengadu ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, fatu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, cuba tak kamu lihat, kamu kelih kepada orang-orang yang kaya. Nah, dia maka dia dapat pahala banyak lebih daripada kami. Kerana apa? Kerana mereka semaya seperti kami semaya. Tidak ada beza. Nah, kami semaya, mereka pun semaya, orang kaya. Dan kami puasa, mereka pun puasa. Tapi yang lebihnya, mereka itu dia boleh sedekah dengan duit yang lebih di tangan dia, lebih daripada hajat makan dia setiap hari itu yang lebih lagi. Dia boleh ambil duit yang lebih itulah bersedekah. Nah, dia panggil buat ibadat sedekah. Tapi kami tak boleh buat sebab kami duit tak ada. Ini kami bahasa nak dia panggil bahasa tak puas hati ni. Tu dia, ini jiwa sahabat. Nah, ayat kata cemburu, nak buat kata kita berlomba buat kebajikan. Ini dia panggil apa?
jiwa-jiwa para sahabat. Maka benar ni lah yang wa'wi Tuhan redha. Sebab tu ditanya Nabi, nah, ayyul ibadati afdal ya Rasulullah, ataupun ayyul a'mali afdal. Nah, apa daripada amalan yang paling baik di sisi Allah? Maka Nabi kata apa? As-salatu li waqtiha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lah, semaya pada awal waktu. Nah, dan semualah jadi ni para ibu apa. Misal kata kita tokeh. Kita tokeh. Dan di bawah kita ni ada beberapa orang nak qali ramah. Nah, maka dalam ramai-ramai anak qali ya ada pula hak lebih. Hak rajin, hak kandak, jadi buat belaka hak kita suruh. Tu kadang-kadang kita suruh sekat ni ya. Yo kerja lebih lagi. Misal kata. Nah, mari belum masa. Kelik lepas daripada masa. Patu kerja sungguh. Tak ada main, tak ada lok-lek, tak nipu, tak ada gapo dah. Kita pakai bahasa lagu mana? Allah seronok, kasih, kena ke dia. Redha sepenuh-penuh. Tu ini. Maka walillahi mathalul a'la. Maka begitulah Allah pun sama ya. Nah, Allah dia sangat suka, sangat cinta, sangat redha, sangat kasih saya kepada mana-mana hamba, laki atau perempuan yang belombo, yang dia panggil apa ni? Tunai belombo buat apa-apa hak dia suruh. Dan belombo dah tinggal benda-benda hak dia larang. Nah, maka siapa yang buat lagu ni Tuhan redha kepada dia. Nah, ini jiwa sahabat ni. Ini para sahabat buat, para ibu apa. Sebab tu Tuhan redha kepada mereka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, para ibu, para bapa, yang para sahabat ni ada dalam jiwa sahabat, ada dalam perbuatan atau kelakuan para sahabat yang wa'wi dapat Tuhan redha kepada mereka, ialah mereka para sahabat ni sangat-sangat dan sungguh-sungguh cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ibu, para bapa yang dikasihi sekalian, tidak ada dah manusia seorang pun yang cinta ke Nabi seperti para sahabat cinta ke Nabi. Tak ada walau jauh cara mana pun tak siapa peringkat sahabat cinta. Nah, sebab itulah dengan para sahabat ni cinta ke Nabi sungguh-sungguh. Cinta siapakan lebih daripada anak. Kasih ke Nabi lebih daripada anak. Kasih ke Nabi lebih daripada ibu bapa mereka. Kasih kepada Nabi lebih daripada manusia semua. Bahkan para sahabat kasih ke Nabi lebih daripada diri sendiri. Nah, maka para sahabat ni berlomba, gerbel jiwa, gerbel siapakan nyawa. Harta tak kena rayak dah. Harta, nyawa pun gerbel kerana jaga keselamatan Nabi. Sebagaimana kita boleh dengar dalam sejarah, dalam kitab ada panggil sirah Nabi. Nah, ada peperangan Uhud dan peperangan yang lain, bagaimana kepada sahabat rela mati, rela ambil tubuh tahan anak panah supaya tak kena Nabi. Nah, banyak. Kalau nak ayat sosok tak habis dah dia panggil pun kita nak royak pada masa yang terhad ini. Tapi kesimpulannya nak kata gitulah para sahabat dia hidup. Cinta ke Nabi sungguh-sungguh. Maka sebagai contohnya ada seorang sahabat yang mulia nama Thauban. Thauban ni kena kepada seorang sahabat yang sentiasa berkhidmat Nabi. Nah, boleh kata banyaklah ia guna masa dia hidup dah sehari semalam tu. Nah, hari ke hari, minggu sampai ke minggu, minggu ke minggu sampai ke bulan tu, boleh kata banyak dia guna masa duduk dengan Nabi. Sebab apa? Sebab tak sedar jiwa dia tak akan rasa sedar apabila dia jauh daripada Nabi. Maka ini biasa je dia panggil keadaan kekasih. Nah, jikalau kita kasih ke seorang manusia, kasih sungguh-sungguh dan kasih benar-benar, maka kita nak lihat semua kepada muka dia. Kita nak dengar semua tutur kata dia. Kita nak dia panggil apa? Nak lihat semua kepada rupa dia. Kita dia panggil apa? Nak apa ni? Tak saya tinggal, tak saya becek langsung dengan dia. Apabila kita benar-benar kasih. Nah, maka seorang sahabat nama Thauban sebagai contoh ya, ni bukan seorang ni. Nah, yang lain lagi pun sama ya, tapi sebagai contoh. Maka satu ketika tu jadi dia ni senggeng dengan Nabi beberapa hari. Maka Nabi tak jumpa dia beberapa hari.
Bo pergi jumpa Nabi berkejut. Sebab apa berkejut? Sebab orang panggil apa, rupa dia tu berbeza teruk daripada dulu. Iaitu kuruh. Kuruh sungguh-sungguh. Siapa ke isi tak ada. Jadi tinggal kulit ni, piunang ni gapak dengan tulang. Gitu. Siapa kan Nabi berkejut, Nabi kata, ya Sauban, apa berlaku dengan kamu? Sebab gapo jadi lagu ni? Siapakah tubuh ni pucat kuning, dan isi pun tak ada, nampak lemak, nampak tawa, nampak apa semua. Apa berlaku? Nabi tanya khabar. Nah, tak kala berjumpa Sauban. Maka Sauban pun jawab soalan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, sebab berlaku dengan aku lagu ni, sebab apa? Sebab aku tak makan, sebab aku tak ada minum, sebab aku tak tidur. Tiga perkara ni enggak. Habis. Ada di pia pun sama ya. Ada di saya, ada di para ibu, ada di para bapa. Nah, dia ada tiga perkara ni beripun kali gak bakal dia panggil serah saludah tubuh pada kita. Nak kena makan dak. Nah, minum dak. Nah, tidur pun dak pula sudah. Maka duk dia ni bukan tak menyerah tidur, ia kena ada sebab. Maka Nabi tanya, sebab apa? Sebab apa kamu tak makan? Sebab apa kamu tak minum? Sebab apa kamu tak tidur? Nah, dia kata, ya Rasulullah. Jadi satu ketika tu saya duduk seorang. Tiba-tiba letah dalam otak saya, waktu saya ingat duk fikir hal kelakuan akhirat. Hari kiamat esok ni. Maka duk fikir berkaya letah dalam otak saya tentang masalah syurga neraka. Maka letah dalam otak aku mana? Dia kata di akhirat kelak aku ni, diri Sauban belum tentu kata dia ni nak duduk mana, la syurga ke dan neraka, tak tahu lagi dia. Tu satu. Dan yang kedua pula, hak ni hak besarnya ialah ia tak akan berjumpa dengan Nabi sampai bila-bila. Aku cerita dalam otakku mari ya Rasulullah tak akan jumpa kamu. Sebab apa? Sebab jika aku ni boleh masuk syurga sekalipun, itulah harapannya. Itu dia. Maka aku ni bukan pekat sama ngomong ya Rasulullah dengan engkau. Engkau ni dia panggil setinggi-tinggi syurga, pucuk syurga tempat engkau. Maka saya siapa saya? Saya bukan Nabi. Amal saya tak ada banyak mana. Kalau gitu, dengan sebab benar ni lah, lepas mati ni, aku tak akan berjumpa siapa bila-bila dah. Sebab ni lah yang buat aku ni tak ada lalu makan, tak ada berasa nak minum dan tak menyerah tidur. Lah ni tak apa, lah ni boleh jumpa engkau. Masa depan tu. Maka dengan sebab duk teringat haning lah yang buat aku ni tak berasa nak makan langsung. Tak berasa nak minum langsung, makan tak lalu ni. Duk serabut haning, serabut. Serabut ni memang serabut ni para ibu bapa. Dia serabut saya mari habis dah. Nyakit pun mari jemur. Hari panggil sebuah perkara daripada benda tak molek akan mari cari apabila serabut. Maka bawa Nabi dengan lagu tu, maka Nabi jawab, al-mar'u ma'aman ahab. Bermula seorang manusia akhirat kelak ia akan bersama dengan orang yang dia kasih, dia cinta. Tak kira dia amalan banyak sikit dak. Tak kira dia panggil apa baik tak baik dak. Dia kira cinta. Cinta ke siapa? Dia orang tu. Barulah basah muka. Barulah segar. Berasa nak makan, berasa nak minum, tidur pun menyerah. Ni, buat dengan cinta ke Nabi sampai tahu tu para ibu bapa. Ini sebagai contoh di kalangan para sahabat lagu tu cinta ke Nabi. Abu Bakar. Masa hijrah. Tu dia. Satu ketika Abu Bakar jalan depan Nabi. Bob jalan-jalan, mari duduk di belakang Nabi. Jalan, mari duduk di kanan. Lepas tu duduk di kiri. Lepas tu mari di belakang. Lepas tu duduk kiri. Duduk depan, duduk kanan. Lagu tu lah. Maka Nabi kata, apa Abu Bakar ni? Ya Abu Bakar. Apa dah berlaku? Kenapa membuat lagu ni? Apa ni? Aku tak faham ni. Gitulah lebih kurangnya. Tu dia. Maka dengar para ibu, para bapa, apa Abu Bakar jawab? Dia kata, ya Rasulullah, saya ni berjalan dengan kau ni, maka tiba-tiba tetah lah otak saya. Berkaya mari, sebab lah ni, dia menurut lah kita. Dia menurut tamlah kita ni, kafir Quraisy ni. Maka,
perintah oleh otak saya bahawa musuh engkau dan musuh saya daripada kafir Quraisy, dia akan mari dan mari jumpa kita, mari serang belakang. Maka saya duduk belakang. Sebab apa? Jika dia panah kena saya dulu ya Rasulullah. Tu buat jalan belakang jalan-jalan, koyak kata mari depan pula. Kita depan. Kalau mari dia lepak, gapang nyicir mari ko, gapang panah mari ko, kena saya dulu. Dan duk jalan-jalan koyak mari dekat kiri, mari dekat kiri. Kalau kena aku dulu. Begitulah. Dan dekat kanan kalau kena aku dulu. Tu bimbang di atas Nabi. Nah, bimbang atas Nabi, takut berlaku benda tak molek. Bimbang takut Nabi menyakiti. Bimbang takut Nabi tu dia panggil dapat, dia panggil sakit apa gitu gini. Takut kena buat nyanyi oleh orang yang kafir Quraisy musyrikin. Ini. Nah, tak kena para dia panggil sahabat. Sebagai apa ni contoh. Padahal dia panggil bukan tentu bagi buakan saja dak cinta ke Nabi ni. Bukan tentu bagi Sauban dak. Bukan dia panggil boleh kata setiap sahabat lagu tu. Siapakah? Abdullah bin Zaid ni. Nah, tu dia ketika dia dengar dan tahu berita kata Nabi dah mati, maka dia berdoa dengan Tuhan, itu ambil mata dia. Dia ni mata buta. Sebab apa? Sebab ia tak selihat seorang pun selepas daripada Nabi. Supaya apa? Supaya nak gambar Nabi telak dalam hidup siapa dia mati. Nah, ada dia. Jadi mata ni tak siklih orang lain selepas daripada engkau ya Rasulullah. Nah, selepas tahu tu para sahabat. Nah, ada. Kalau gitu, ini nak ayat kata ni jiwa para sahabat. Nah, ada. Maka sebab ni lah, maka cinta ke Nabi ni hebat. Siapa cinta ke Nabi, nah, Tuhan redha ke dia. Nah, ada. Sebab tu para ibu, para bapa semua, kita ni kena usaha. Nah, buat lagu-lagu mana pun. Nah, buat kita ni cinta ke Nabi. Nah, ada. Maka saya nak ayat derah-derah. Nah, daripada 4 perkara yang apabila kita buat insya-Allah tumbuh dalam jiwa kita cinta ke Nabi. Nah, kasih hurailah sebab masa tak ada. Yang pertama, kita kena kenal Nabi. Sebab tak boleh jadi orang yang tak kenal Nabi tiba-tiba nak cinta, tak boleh jadi. Mesti kena kenal. Maka kenal ni dengan kita kajilah, dengan kita dengar, dengan kita baca tentang dia panggil sejarah Nabi, kelakuan Nabi, dia panggil gerbai Nabi, jasa Nabi, kasih Nabi kepada kita, dan benda baik yang Nabi buat kepada kita. Dah lepas mari dah halal ni dan masa depan kita hidup dengan benar lagu tu buat masuk dalam jiwa kita cinta ke Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita buat ni insya-Allah kita cinta ke Nabi dan Nabi cinta kepada kita, ialah kita usaha dia panggil apa ikut Nabi, ikut sunnah Nabi. Kita usaha buat apa hak Nabi dia panggil apa Nabi buat. Dengan sekadar kita dia panggil apa mampu. Ada dia tak lewat semua, maka kita jangan tinggal semua. Ada dia bahkan hari ni kita tak lewat banyak, kita buat sikit-sikit dulu. Wahan ni dulu. Hal lain tak ada buat tak apa lagi. Tak apa. Bopia wahan ni lama-lama lekat dah. Wahan lain pula sah. Lekat dah. Maka begitulah dia panggil usaha buat. Dia panggil ada kurang tangcai dalam jiwa kita, kata kita ni dia panggil apa nak ikut sunnah Nabi. Dan daripada satu ke satu tak lewat sekaligus sebab sekaligus dia panggil mai panen non. Payah. Jadi bahasa berat sebab bukan sikit sunnah Nabi ni. Jadi sebab tu kena kaipai sejakah ke sejakah buat sikit dan lepas tu tambah sa bopia lekat dah tambah pula sa, maka begitulah. Dan yang ketiga, dengan kita membanyak salawat kepada Nabi. Salawat banyak dalam hidup kita. Salawat ni lepas kelebihan dia bukan sekadar Nabi cinta kita dak, dan bukan sekadar kita cinta ke Nabi dak. Bahkan dengan berkat salawat ni banyak lagi benda baik-baik yang kita dapat melalui panggil salawat kepada Nabi. Tenang jiwa, rezeki murah, bahagia dalam hidup, dapat cahaya nur dan panggil dapat syafaat Nabi dan dapat masuk syurga, selamat daripada api neraka. Banyak daripada kelebihan panggil salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, apabila kita buat cinta kepada Nabi, insya-Allah akan tumbuh dalam jiwa kita, ialah dengan kita membanyak khidmat umat Nabi. Ada dia. Maka khidmat umat Nabi ni dan khidmat agama ni, ini benda yang para sahabat berlomba bertewah buat. Ada dia. Sebab tu Tuhan redha tu.
Sebab apa? Khidmat agama Allah. Nah, misal kata kita ni ada seorang anak, misal kata, saya tak mana-mana nak banding, nak misal tak mana-mana, tapi dia panggil sebut gitu-gitulah, dia panggil mudah-mudahan kita nampak dan kita faham bersama. Nah, misal kata kita ada anak seorang, ada anak. Maka anak kita ni Allah ada seorang manusia sangat-sangat buat baik kepada anak kita. Allah maingat anak kita, kata anak kita ni bahagia, anak kita suka, anak kita seronok, anak kita sihat, anak kita pandai benda tu, pandai benda ni, anak kita ni berjaya. Nah, maka apakah rasa kita terhadap orang-orang yang buat berlaku benda baik-baik dengan anak kita? Nah, secara kita kasih. Nah, secara kita seronok, kita cinta ke dia. Dan kita nak berlaku kepada dia. Hak benda hak kita ada ni. Nah, sebagai orang panggil apa? Tunjuk kata kita redha ni, kita setuju. Orang panggil kita kasih ke dia. Ya. Maka ni bersumpah, jikalau kita banyak khidmat agama Allah, khidmat banyak. Nah, maka cerak 100%, lan persen Tuhan cinta cerak kepada kita. Tuhan redha cerak kepada kita. Maka dia Tuhan redha ke. Nah, dunia kita bahagia dah. Akhirat lebih lagi para ibu bapa. Tu. Maka khidmat agama Allah ni, dia berbeza daripada orang ke orang. Orang yang ada ilmu, khidmat dengan ilmu yang Tuhan bagi kepada dia. Dengan sebar ilmu. Orang hajar orang buat baik, cegah orang buat jahat. Itu dia. Orang yang ada harta, khidmat agama dengan harta dia. Orang ada peringkat, khidmat agama dengan peringkat hak dia, hak Tuhan bagi ke dia. Orang ada kebolehan ni, khidmat. Misalnya orang datang, buat rumah Tuhan, buat masjid, khidmat agama Allah. Buat orang panggil bala tempat orang mengajar. Buat orang panggil apa? Buat bahasa tempat orang duduk mengaji. Dan buat apa-apa boleh banyak-banyak perkara. Dan orang yang duit tak ada, misal kata, kepandaian pun, kebolehan pun tak ada, peringkat pun tak ada. Dia boleh dengan tutup kecek dia. Dia panggil menggalakkan orang buat benda ni supaya bakat-bakat khidmat agama Allah. Yang penting kita gunalah apa saja nikmat hak Tuhan bagi kepada kita untuk khidmat agama Allah. Maka para ibu bapa ambil tahulah, siapa saja daripada manusia, jika dia nak sungguh-sungguh, nak benar-benar, nak semati-semati, nak mati dalam iman, nak jaya di dunia di akhirat, lebih-lebih lagi di akhirat, maka membanyakkanlah khidmat agama Allah. Membanyakkanlah khidmat agama Allah. Sebab apa? Sebab 100% orang yang khidmat agama Allah, dia akan mati dalam husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Sebab apa? Tuhan redha. Tu. Sebab tu tanamlah dalam jiwa kita para ibu bapa semua, kata aku nak jadi seorang Islam, seorang yang beriman, yang nak khidmat agama Allah kerana dua. Yang pertama, kerana nak balas budi basa nikmat yang Tuhan bagi kepada aku, nikmat iman, nikmat Islam. Dan yang kedua pula, supaya nak dapat keredaan Allah kepada aku. Sebab Tuhan suka kepada orang yang banyak khidmat agama dia. Contohnya para sahabat. Sahabat ni Allah, sahabat bukan dengan harta dah. Abu Bakar habis harta dia kerana agama. Dan Uthman tak habis pun akan habis harta. Kerana agama. Abdul Rahman bin Auf harta dia ni kalau bila dia hari ni tak tahu berapa juta yang dia panggil khidmat agama Allah. Dan para sahabat bukan sekadar duit dak. Roh. Mati pun rela kerana agama Allah. Dan para sahabat kelih para ibu bapa. Berapa orang ya? Yang masa Nabi mati tu beratus ribu para sahabat. Masa Nabi mati. Tapi berapa orang yang mati di Mekah? Berapa orang yang mati di Madinah? Ada. Sikit sahaja, bukan ada. Sikit sahaja persen tu. Lepas tu banyak tu, dia mati ke tempat-tempat yang lain. Kenapa tu? Nak sebar agama Allah. Nak khidmat agama Allah. Nak akad daerah agama Allah. Itu tujuan. Siapakah mati dekat Spain pun ada, mati di Turki pun ada, mati di India pun ada, mati serata-rata tempat di Afrika pun ada. Penuh mati. Jauh-jauh daripada Mekah, daripada Madinah. Kerana pun mati sana tu. Kerana nak nyapa agama Allah kepada orang lain.
Ni, khidmat agama Allah. Nah, inilah besar. Nah, sebab tu para ibu, para bapa, tanamlah dalam jiwa kita ni. Nah, berasa kata aku lagu-lagu mana pun, belah-belah mana pun, aku nak jadi seorang yang beriman, seorang Islam yang khidmat agama Allah. Nah, yang lebih mudah sekali dengan harta. Dengan harta kita mudah sekali. Mudah sekali. Nah, daripada yang lain. Kita nak pergi, lepas nak gerbai nyawa, orang panggil tak dapat hak bahasa iman kita lemah tak dapat situ. Orang yang siapa? Dia dapat, alhamdulillah. Nah, dan kita nak khidmat ke mana lagi? Payah. Bukan tak boleh buat, boleh buat, payah. Hak paling mudah sekali dengan harta benda. Nah, sebab tu nazalah. Tak nazar pun niatlah. Kata aku ni setiap hari nak khidmat agama Allah, nak khidmat hamba Allah, nak khidmat anak-anak yatim dengan duit yang Tuhan bagi kepadaku. Separuh bukan semua aku pun nak makan juga. Keluarga pun nak makan juga, tapi ambil separuh untuk khidmat agama Allah. Nah, ada bang apa? Bantu-bantu seperti misalnya Cong Al-Huda misal kata. Dulu itu dia panggil Cong Babozu dan Cong hal lain lagi. Nah, dia panggil Jamiah Ulama Petani dan tempat-tempat yang lain lagi yang nak bangun agama. Nah, kita sokonkan. Dengar khabar orang nak masjid, saya lah bantu. Dengar khabar orang nak beli tanah wakaf kubur, saya lah bantu. Dengar khabar kata orang nak beli tanah nak wakaf tahfiz, saya lah bantu. Apa nak buat tadika, saya lah bantu. Nah, semua tu dia panggil khidmat agama Allah. Nah, supaya Tuhan redha kepada kita. Dan yang keempat, para ibu, para bapa yang ada pada sahabat yang waktu Tuhan itu redha kepada mereka ialah para sahabat ni ia kasih mesra di antara dan merahmati di antara satu sama lain. Ini jiwa sahabat. Sahabat kasih ke saudara dia, kasih ke kawan dia lebih daripada diri sendiri. Bukan kasih seperti kasih diri sendiri dah. Itu pucuk dah. Itu sempurna dah iman. Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seorang di kalangan kamu sehingga kamu kasih ke saudara seperti kamu kasih ke diri sendiri. Ini tahap sakat sempurna iman. Tapi sahabat lebih pada tu. Sebab apa? Sebab para sahabat dia kasih ke saudara dia lebih daripada diri sendiri. Bukan sekadar kasih diri sendiri dak. Tak, lebih daripada diri sendiri lagi kasih ke orang lain. Nah. Dan merahmati sesama mereka. Sebab tu boleh Tuhan kata oleh Quran, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nah, rahmat merahmati di antara satu sama lain di kalangan para sahabat. Sebab tu, nah, kita tak boleh dengar malaikat sikit sahaja sebagai contoh supaya Tuhan nak turun hukum. Nah, ada sebab tak ada. Ada tujuan nawi turun hukum ya. Nah, ada. Sebab tu boleh sahabat. Nah, kasih mesra di antara satu sama lain ni memang tak ada dah contoh misal yang paling baik sebagaimana berlaku dengan sahabat. Masya-Allah. Nah, kita hari ni sangat jauh daripada benar ni. Lebih-lebih lagi masa ni musim dia panggil pilih. Allah Akbar. Satu musim yang jadi fitnah. Satu musim yang jadi bala. Sebab apa? Wak pecah belah orang le kampung. Mung lek mana weh? Mung lek A, aku lek B. Sudah. A dengan B sudah. Nah, tak kecek dah. Orang panggil masa muka dah. Bertekan dah. Kanak jahat kok. Gimari dah. Lomba bertewah dah. Sampai kabala kelahi. Padahal kita ni orang panggil apa? Warna kanan ya kadang-kadangnya. Walaupun kita ni penyokang ni bukan tuai hak lagi. Ni pun jadi pecah belah habis dah. Nah, maka ni kita kena beringat dah. Sebab balah kelahi ni dan orang panggil wak zalim gimari ni dan kanak jahat gimari ni di kalangan orang Islam ni ialah kena panggil apa jadi satu benda, satu perkara hak Nabi paling benci sekali. Nabi tak suka benar-benar. Nabi dia panggil marah sungguh. Nah, kenapa marah? Marah apabila berlaku balah kelahi di antara orang Islam sesama Islam. Dan hak ni lah Nabi paling benci sekali. Nah, ada. Sebab tu datang dalam hadis yang sangat-sangat takut
Nah, Nabi kata la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath wa man hajara akhahu fawqa thalath wa mata dakhala an-nar. Nah, tidak halal ai haram, tidak halal sama sekali nah bagi mana-mana orang Islam nah bala kelahi dengan saudara dia nah siapa kata tegur lebih daripada 3 hari. Nah, maka siapa-siapa yang bala kelahi dengan saudara dia lebih daripada 3 hari hula ke atas, maka tak tegur siapa mati dah ada tak tegur, maka Nabi kata akhirat kelak masuk neraka. Nah, ini yang panggil takutnya. Bahkan nah berlaku dengan Nabi sendiri, para ibu, para bapa, Nabi kita ni tak ada pernah luput semaya jemaah. Nah, malaikat hujung umur dia ketika dia uzur dia sakit. Nah, itu dia. Belum tu lain pada tu Nabi tak pernah luput jemaah. Nah, dalam ketika duduk di Madinah ataupun dalam masa sampai sama ya. Tapi berlaku satu hari Nabi lewat bila bayat takdir. Nah, tapi siapa masa qamat Nabi tak ada. Maka tunggu Nabi. Nabi ada urusan, Nabi tu pergi. Tunggu, lama tunggu tak kelik. Nak qamat. Nah, nak Nabi kelik tunggu. Tunggu. Siapa kepada lewat mana dah. Sebab tu, nah, maka qamat semaya, maka Abu Bakar jadi imam. Nah, tak tahu para sahabat tak tahu Nabi pergi ke mana. Nah, maka tengah-tengah dak semaya Nabi kelik mari, makanya Nabi semaya jadi makmum bagi Abu Bakar. Nah, tu maka para sahabat tahu Nabi kelik mari buka jalan. Buka jalan Nabi nak duduk saf pertama. Nah, maka buaka tahu lah sebab para sahabat lain yang semaya itu isyarat kata Nabi duduk di belakang. Nah, maka buaka paling kelik. Nah, maka Nabi di belakang sungguh. Tu dia. Maka Nabi isyarat kata kalau boleh kalau kita kecek bahasa kita ke buaka sambung sempurna ke semaya siapa akhir. Nah, tu dia. Nabi suruh buaka tu jadi imam siapa kepada akhir, tapi buaka dia panggil tak ada waktu Nabi suruh dak. Bahkan dia hundur turun mari, maka Nabi nak jadi imam. Nah, itu benda yang berlaku. Maka buat lepas tu Nabi royak sebab dia lewat. Jadi Nabi kata sebab aku lewat hari ni sebab di sana ada setengah daripada sahabat balah kelahi. Nah, maka aku ni pergi baik. Nah, pergi clear untuk baik di antara orang kelahi itu. Nah, maka dengan sebab ni lah yang waktu aku ni dia panggil lewat semaya. Jadi Nabi tak rela, Nabi tak jang, Nabi tak redha sama sekali. Dia panggil apa? Pengikut dia daripada orang Islam ni duduk dalam keadaan balah kelahi. Nah, sebab tu para ibu, para bapa, nah ini 4 perkara ni, nah kita pisah, adalah dalam hidup kita usaha boleh buat. Nah, supaya kita diredai oleh Allah sebagaimana nah para sahabat dapat keredaan Allah dengan beberapa perkara yang kita sebut di atas tadi. Iaitu yang pertama, berlomba tunai perintah Allah. Yang kedua, cinta ke Nabi. Yang ketiga, banyak khidmat umat Nabi, banyak khidmat agama Allah. Yang keempat, kasih mesra dan rahmat merahmati di antara kita sesama Islam. Ini 4 perkara yang besar-besar para ibu, para bapa yang dikasihi sekalian. Maka, sekarang ni siapa saja bermula, maka seperti kita biasalah, saya kecek mari dan tu dia sejak muzakarah, dan masa yang tinggal lagi lebih kurang panggil setengah jam kita buka untuk soalan. Bagi saudara-saudari yang ada masalah nak tanya, maka mana-mana daripada masalah yang ditanya, sama ada melalui telefon masuk ataupun tulis dalam panggil kombin tu, maka kita akan jawab benda hak kita boleh jawab insya-Allah. Adapun hak tak boleh jawab, kita butai dan kita jawab semula insya-Allah Subhanahu wa taala. Maka orang panggil apa ni bertolasa dan bertelefon hak orang panggil Chang Al-Huda channel ni ialah bagi siapa yang nak telefon masuk mari tanya ialah 092 539 178 ni. Nah, tu dia. 092 539 178 ni. Nah, maka di sini insya-Allah kita nak baca jika nak boleh kombin jika ada panggil soalan yang ditanya lepas belum ada tu. Nah.
hak ni dia tanya masalah orang panggil maihun. Maihun ni saya tak menggalak lah orang panggil apa kita orang Islam ni orang panggil apa orang panggil apa ni. Masalah hun ni dia ada, saya pun tak jelas tak ada orang panggil tak cerak juga hukum tu. Tetapi daripada benda yang kita orang Islam kalau boleh jauh lah. Itu dia. Tapi hari ni orang panggil insya-Allah kita nak jawab semula dengan cara orang panggil jelas, orang panggil apa boleh tahu tidak. Itu dia. Bab masalah hun ni. Tapi sekaligus tu orang panggil apa hak saya cerita gambar-gambar lama-lama hari dah tu banyak ke para ulama tu orang panggil kata orang panggil tak boleh lah. Tapi supaya nak jelas jawapannya kita kena kembali klik kepada orang panggil bahasa yang ulama semula apakah ulama hukum tentang masalah hun ni. Dia katakan ni soalan dia kata kita ni dan kita bersaing pergi jual ikut ngan gitu. Dan ada orang buat kacak kata pergi jual, masuk dia panggil sewa booth jual gitu berkali dah. Lepas tu dia kata apabila kita masuk nak jual, dia ada dia panggil kena bayar tempat tu. Lepas tu dia kata dia ni masuk pergi jual dah lewat. Dah lewat tu. Lepas tu dia kena bui lah. Benda tu sebagai sewa tempat tu. Tu. Maka dia panggil tanya kata dia panggil boleh ke tak kita pergi jual dalam dia panggil tempat atas macam tu. Tu. Maka di sini ni ya asal jual tu boleh. Kalau dia pergi jual juga pun jual dia tak ada masalah. Tapi dia panggil apa duit hak dia beri ke waktu yang masalahnya. Tu. Kalau gitu kalaulah dia panggil duit hak kita beri sebagai sewa kepada waktu ia guna ambil guna boleh hancatkan tak sakut paut dengan ibadat hak agama Buddha tak ada masalah. Misal apa yang ambil duit yang boleh ni untuk apa jaga api misal kata ataupun dia panggil apa dia panggil apa ni upah yang menyapu misal kata tak sakut barang ibadat. Bukan kata ambil duit ni dia panggil hak yang boleh daripada kita disewa ni dia dia panggil apa buat apa buat pergi buat orang panggil buat apa tambah ke ataupun pergi buat piti ikut dia panggil agama Buddha ke lagu tu tak boleh lagu tu. Tu lagu tak boleh. Sebab tu tempat semacam ni dengan sebab kita tak tahu dah dengan cara yakin penuh-penuhnya kata duit ni gimana duit hasil lewat ni jak pergi ke mana. Tu dia maka dia panggil pun lebih comel kita sagilah cepat lagu ni tu sagilah. Supaya apa kita selamat daripada syubhat atau bimbang-bimbang takut kita pergi apa duit hak yang kita beri dengan tempat sewa tu masuk kepada buat ibadat dan agama lain maka hak tu tak boleh lah haram lagu tu. Tu. Maka dengan sebab tak tahu dan tak yakin kata dia panggil duit ni pergi ke mana dan bimbang-bimbang takut pergi kat tu sebab tu ngan hal semacam ni kita tinggallah lebih selamat tu. Dia kata reptino ni semaya sunat witi tukun jadai maikah. Semaya witi tidak ada beza di antara lelaki dengan perempuan. Maka sunat witi ni ditutup di atas setiap orang mukallaf dan disunat di atas semua orang yang mukallaf. Lelaki ke perempuan ke sunat semaya witi. Maka perempuan jika dia nak semaya maka comel benar bagus benar-benar semaya mana nak malas pun tak ada apa witi. Maka witi ni cara semaya dia itu mungkin boleh dua cara. Itu dia. Yang pertama dia semaya belum dia tidur. Jikalau dia tak yakin tak ada mancai kata dia akan bangun belum subuh.
Dia tak yakin, dia tak mancai kata dia akan semaya belum pada orang subuh ketika bangun tu. Dia tak yakin situ. Maka orang lagu ni sunat dia semaya belum dia tidur. Tetapi bagi orang yakin kata dia bangun serak belum pada orang subuh setengah jam dan dia nak semaya witir belum daripada orang maka orang lagu ni sunat dia mentakhirkan melewatkan witir semaya ketika dia bangun tu. Nah, ada. Dia. Tapi tidak ada masalah. Perempuan buat, laki buat tu ditutup di atas setiap orang lelaki dan perempuan yang mukallaf. Tidak ada beza. Maka perempuan boleh buat. Nah, tapi masa dia tak marihir lah. Marihir tu dia tak semaya pula. Nah. Jadi baik, dia kata saya ni dah berumah tangga dengan seorang lelaki dan dapat seorang anak, lepas tu berlaku bercerai. Berlaku bercerai. Maka nak tanya kata nafkah tu wajib atas siapa? Wajib di atas ayah. Walau bercerai dah, walau dia lagi bini lain pun, sama tu mesti wajib di atas ayah situ. Selama anak tak masuk ke balik. Selama anak tak masuk ke balik maka wajib di atas bapa. Tu. Maka benda ni orang panggil apa tempat kita sini banyak orang tinggal lah. Dia bercerai lah tinggal terus kalau dah. Tapi bukan semua ada. Ada hak ibu bapa orang panggil apa lelaki suami bekas suami yang baik-baik tu dia sentiasa harta. Tapi harta ni sekadar kemampuan dia lah. Dia boleh harta cara mana? Harta cara tu. Bukan kata orang panggil kena harta, orang panggil turut orang ramah. Turut keadaan suami. Dia kaya, dia harta dengan layak dengan harta yang dia ada. Dia pakai harta layak dengan harta yang dia ada. Tapi wajib di atas suami. Walaupun dia hidup lain dah bini lain tak kira. Tapi wajib di atas suami, situlah. Sebab tu, wahai suami-suami yang panggil tinggal bercerai dengan isteri dan dapat anak dan anak dengan isteri itu, maka kita sebagai suami kena harta nafkah. Kena sanggup anak kita yang duduk sama bekas isteri kita tu. Jangan buat main-main benda ni. Sebab tanggungjawab orang lelaki. Gapo ni? Pucuai. Ya sawa pucuai. Aku pucai. Jawab apa? Payah-payah bahaya waktu ayo ni pucai. Ya sawa pucai, mate ผู้หญิงทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจผู้หญิงจะเกิดอะไรไหม Jadi lelaki mari bertepuh dengan perempuan dengan tak ada sengaja gapo dak. Maka dia tak nak sengaja maka ia ada hukum beberapa hukum. Yang pertama ni dah tak berdosa. Tak ada berdosa sebab tak sengaja. Maka berdosa ni ia nak berdosa tahu tidak dengan sengaja. Ia tangcai nak buat hatu baru berdosa. Dia tak tangcai ni maka tak berdosa. Bertepuh pun tak berdosa, kelih pun tak berdosa. Walaupun dia kelih ni nampak aurat berat, anggota berat nampak di pohon misal kata ataupun nampak kemaluan sekalipun, dia tak sekelain maka tak berdosa. Tak sekelain tak berdosa. Baik, itu satu. Yang kedua pula tepuh ni, walau tak ada sengaja, walau dia tangcai sekalipun. Dia kalau bertepuh kulit dengan kulit, tu dia maka jatuh ismayat. Dia kalau kita tu sah nikah dengan dia, boleh nikah dengan dia, orang panggil harus nikah dengan dia. Tu maka jatuh ismayat. Kalau itu bab haram bab dosa tak berdosa tapi bab ismayat jatuh. Jika kalau tak ismayat ada maka begitu tepuh kulit dengan kulit dengan tak ada belapik gapo dah mai singkitkan di antara kulit kita dengan kulit dia tu dah tepuh kulit dengan kulit maka jatuh ismayat. Masalah berdosa tak berdosa sebab kita tak ada tangcai. Jadi hak ni dia kata kita ni seorang kita kena kepada seorang perempuan. Lepas tu perempuan tu ada dah gawe dianya. Tu. Tapi tak ada berumah tangga lagi. Lepas tu kita ni nak buat aku mana? Maka kita ni hak kita kena buatnya ialah jangan langgar pagar hak Tuhan pagar.
Walau cinta cara mana sekalipun kita buat sekadar hak Tuhan izin saja. Nah, jangan langgar pagar. Gapo langgar pagar ni? Jadi kita buat benda hak Tuhan lagi kan? Nah, itu dia mungkin zina, giwak kena ke ataupun gitu dia kelih dia apa semua. Nah, dia panggil pisah cita, dia panggil lagu tu dia panggil tak boleh sebab Tuhan mengharamkan. Nah, maka jika benar-benar kita nak ke dia dengan hati yang bersih sungguh, nah, maka kita banyak-banyak berdoa. Nah, itu dia. Dan jika kita nak sungguh ke dia, nah, maka 3 perkara. Buatlah insya-Allah dia panggil apa? Insya-Allah, insya-Allah. Yang pertama, banyak doa dengan Allah. Tuhan tu dia panggil apa? Kurnia dia kepada kita. Dia tu jadi isteri kita. Jika kita lelaki. Dan jika kita perempuan, dia tu lelaki tu jadi suami kita. Doa dengan Tuhan. Tak salah tak salah. Nah, sebab apa? Sebab kita cinta. Maka cinta ni dia panggil kuam rusuk yang kita nak bangkap tak boleh. Kadang-kadang kita berjumpa orang ni biasa ya, tapi berjumpa orang ni kena kasih. Nah, sama ada kita kena kepada perempuan ataupun kena kepada lelaki, bukan masalah kita dah. Kasih ke dia dengan sebab dia ni orang baik, dia ni orang apa gitu. Cinta dia panggil. Sebab kita cinta ke guru kita lah. Cinta ke guru, cinta ke ustaz, cinta ke anak murid, ya tak betul. Nah, kalau gitu doa banyak. Yang kedua, kita sedekah. Sedekah di atas niat. Niat apa? Niat dia panggil dia tu jadi isteri kita. Dia tu jadi suami kita. Niat lagu tu. Nah, dan yang ketiga, salawat ke Nabi di atas niat, ia jadi isteri kita dan Tuhan kurnia ia kepada kita. 3 perkara. Doa, sedekah, lepas tu dia panggil salawat ke Nabi. Nah, ada dia. Lepas tu bisa buat banyak. Buat banyak insya-Allah dengan sebab barakah dia panggil doa, dengan sebab barakah dia panggil sedekah, dengan sebab barakah salawat kepada Nabi, insya-Allah. Nah, ada dia Tuhan menjadikan perempuan tu isteri kita atau Tuhan bagi kepada kita lebih daripada tu lagi. Lebih daripada perempuan yang kita nak tu lagi. Nah, tapi kesimpulannya kita dapat benar baik. Tu dia. Cubalah, bukan cuba dah. Mantai buat syirat, boleh syirat lagu tu. Tak dapat dia pun, tak dapat lebih baik pada tu lagi. 3 perkara. Doa dan sedekah di tahniah saya saat ni dan selawat tahniah saya saat ni. Syirik. Ya, bawa kapung ni. Bawa kapung ke bawa kapung? Dan kalau bawa kapung biasa, tak pakai sihir, dia panggil maka harus. Nah, ataupun sihir, ya berdosa di sihir itu ya. Nah, ada dosa di sihir itu. Sebab apa Tuhan larang dalam Quran, Nabi pun larang. Dan tak sini percaya kepada orang yang menujung untuk bohong apa lagu tu. Adapun untuk bohong bahasa mana? Untuk bohong beluru. Tok bohmu orang panggil berbahasa orang panggil akar kayu, lepas tu baca patah-patah orang panggil supa hubak tok bohmu kampung pun supa dengan hubak bohmu kedai tak beza kali. Sebab apa? Sebab bukan di hubak tu yang mensiarkan kita. Bukan di hubak tok bohmu tu yang mensiarkan kita. Bukan Allah yang mensiarkan. Cuma kita ikhtiar ya. Nah, sebagaimana hubak kedai ni satu sebab yang buat usia kita beli makan juga kita boleh pergi cari tok bohmu yang buat air tawar kita minum. Nah, maka masalah air tawar ni bukanlah ni masa Nabi berlaku dah dan Nabi setuju pula. Iaitu ada seorang sahabat nama Abu Sa'id Al-Khudri. Dia bersampai dari satu ketika dan dibuti di tepi satu kabilah yang besar. Nah, tu dia. Lepas tu dia minta tupai nak masuk duduk dalam kawasan kabilah tu lah tapi dilarang oleh orang tempat tu. Sehingga berlaku apa? Berlaku ketua kampung dia tu, kabilah tu kena ketik di ibu yang dia panggil bos sakit teruk menang. Nah, ada. Maka bohmu le kabilah tu, le kampung tempat tu pubak habis bohmu lah tak siap. Maka mari minta tolong dengan Abu Sa'id Khudri, maka sahabat Abu Sa'id Khudri, nah dia baca Fatihah siulah ayat, nah ada panggil ayat penawar, ada panggil ayat tawar, padahal ya ayat penawar. Air penawar tapi panggil mudah air tawar padahal air dia tawar belaka air maka bui minum air Abu Sa'id baca ni maka minum sudah
bangun cokong siang 10 kita buat tahu dia panggil sakit. Kalau gitu dia cari bohmo kapung yang bukan sihir yang bukan puan ni harus patu boleh tak ada salah apa-apa. Nah, supaya kena ubat tidak ada beza. Sebab yang mensiarkan kita, yang sembuh daripada sakit apa semua tu Allah. Bukan ubat, bukan orang, bukan apa semua. Nah, tapi kalau kita itu bohmo, pasal bohmo hatu tu langsung sakit hatu tu. Nah, ada dan orang sihir tu, tak sakit hatu tu. Dia kata biasa dengar setengah orang ni mengajar kata wak maulid Nabi ni bid'ah. Nah, tu. Bid'ah dia panggil apa ni? Gapo bid'ah? Bid'ah ni ialah benda yang baru berlaku tak berlaku masa Nabi. Itu bid'ah. Nah, tu kalau gitu banyak benda hak berlaku lepas daripada Nabi ni banyak. Tapi kita ambil pendapat jumhur ulama. 99% daripada ulama Islam semua. Nah, itu dia. Ia bahagi bid'ah kepada dua bahagian. Bid'ah. Ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang tak apa. Boleh buat. Nah, bid'ah. Lepas tu nak beza ke mana? Kata benda bid'ah ni betul dan dia panggil salah. Boleh buat, tak boleh buat. Kelih. Bid'ah yang baru berlaku ni, dia belawai kedak dengan ayat Quran. Belawai kedak dengan sunnah Nabi. Jika tak belawai, maka tak ada apa. Boleh buat. Nah, dan kalau belawai dengan ayat Quran, hak ni lah hak haramnya. Maka maulid ni buat maulud ni, nah kita mari dah. Kita mari kelih benda yang ada dalam majlis maulid. Nah, gapo ada kata? Ada ke tak benda hak tu halal dia? Misalnya kalau tempat kita sini, wak maulid ni gapo? Ada wak baca arwah, baca Quran hadiah kepada orang mati. Boleh buat tak? Boleh. Ada haram pun tak? Tak ada belawai dengan Quran, tak ada belawai dengan hadis. Lepas tu baca sejarah Nabi. Boleh. Bahkan Tommy kena baca pula sejarah Nabi supaya kita kenal Nabi lebih daripada orang panggil dulu, supaya kita cinta ke Nabi. Nah, maka Quran suruh kita kenal Nabi. Hadis Nabi suruh kenal dia. Nah, maka tidak ada masalah. Lepas tu ada apa lagi? Ada salawat. Salawat ni Quran pun suruh, nah, hadis Nabi pun suruh. Tidak bercakap gapo dengan ayat Quran dan dengan hadis. Ada apa lagi? Ada sedekah. Sedekah Quran suruh oleh Quran banyak benar ayat Quran suruh sedekah. Hadis pun banyak benar, nak kelebihan besar. Kalau gitu boleh tak ada bercakap gapo. Ada apa lagi? Ada bawah jangan makan. It'am sifat ahli syurga tu ayat Al-Quran. Dan sifat ahli syurga Nabi alaihi hadis. Kalau gitu, kalau kita kaji satu persatu isi itu yang ada dalam maulid, tidak ada langsung yang Tuhan lagi. Tidak ada langsung Nabi lagi. Sebab tu dia panggil apa? Benda tak salah walau dia bid'ah. Bid'ah apa bid'ah? Bid'ah ni benda baru berlaku. Tak berlaku masa dulu baru berlaku. Dia panggil bid'ah. Tapi bukan setiap bid'ah sesat. Nah, tu. Adapun hujah yang kata Nabi tak buat, nah, dan para sahabat tak buat, maka Nabi tinggal satu perkara itu bukan dalil kata benda tu haram. Nah, ini pendapat para ulama 99%. Dan para sahabat, maka tak kalau Nabi tinggal tu tak boleh jadi dalil kata benda tu haram, para sahabat tinggal lebih lagi lah tak boleh jadi dalil. Tu. Maka bahasa ni nak kacak yang panjang. Boleh tolak, boleh rak satu daripada dalil yang kata tak boleh itu. Nah, maka ginilah. Nah, Nabi kata apa? Agama dia ni ada ulama umat dia akan zahir semenjak masa Nabi sampai kiamat. Jadi Nabi suruh kita apa? Suruh kita ikut kebanyakan ulama umat dia. Alaikum bisawadil a'zam. Wahai umat aku, kamu ikutlah. Nah, bahkan datang pada hadis lain, apabila kamu lihat berbeza banyak pendapat, maka kamu ikutlah kebanyakan umatku. Kebanyakan ulama umatku. Ulama umat Nabi Muhammad ni, nah, 99% ialah kena kepada ulama yang kita duduk sekarang ni. Iaitu ulama 4 mazhab ni. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Maka semua ulama lepas mazhab ni, nah, itu dia 99% kata maulid boleh buat dan tak ada haram. Walau bid'ah pun bid'ah yang tak salah, bid'ah yang boleh buat. Nah, itu. Maka walaupun nak kecek dengan cara halus itu, ya kena nanti majlis lain lah masalah insya-Allah.
Nah, ni kita jawab dengan dia panggil pendek-pendek dekat mereka, nah supaya dia panggil jaga kepada masa. Dak dia panggil si mazhab ni, dia panggil fatwa dia yang tak biasa buat. Imam Syafi'i tak ada buat. Nah, tu dia. Lepas tu tak ada buat Imam Syafi'i, bukan dalil tak boleh buat. Nah, tu dia. Tidak buat Imam Hanafi, bukan dalil tak boleh buat, bukan gitu. Ya gini, sebab maulid para imam tak buat, sebab mula-mula berlaku maulid ni ialah qara yang kena. Qara yang kena. Adapun hujung-hujung qara yang kelima baru berlaku tumbuh orang buat maulid, baru berlaku. Masa kalau gitu, masa tumbuh berlaku buat maulid ni lepas daripada para ini mati belakang dah. Apa nak pergi buat ke mana? Dia mati dah. Dia baru tumbuh dah. Maka benda ni hak para sahabat tak buat, banyak hak orang ulama yang lepas para sahabat buat. Nah, ada misal kata doa orang panggil apa khatam Quran dan mengkhatamkan Quran malam 27 le puasa pakai Mekah dak buat tu. Nah, dan banyak nato pergi pada seluruh negeri hari ni. Kita baca Quran sejuk semalam ni. Malam 27 nah, kita panggil apa? Semaya tarawih tu. Nah, kita Quran, kita khatam malam 27, kita doa panjang tu. Tanya Nabi buat tak? Tak ada buat. Para sahabat buat tak? Tak ada buat. Tapi adakah? Bila tu salah? Tak ada siapa tak salah. Siapakah ulama orang-orang hak tuduh tu? Hak tuduh kata maulid bid'ah. Ya, tak kata doa khatam Quran malam 27 bid'ah, tak kata pun. Padahal sumpah ya kira mari. Ni sebab apa? Kalau hujah kata Nabi tak buat, ni Nabi tak buat juga. Para sahabat tak buat, ni sahabat tak buat juga. Kalau kira mari. Lepas tu apabila benda sumpah, pas sebab apa benda ni boleh buat, benda tak boleh buat? Itu bukan ya tu, itu nafsu. Nafsu tu. Kalau gitu kita ikut alasan. Sebab tu para ulama ni, tak kalau timbul berlaku qara yang ke mula timbul. Orang mula-mula nama Syekh Umar. Syekh Umar mula orang Iraq, mula-mula buat maulid. Dan daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Hak belum tu tak kira lah. Nah, belum tu dia buat tak kira kita bila sini. Bila di orang Ahlussunnah wal Jamaah kita buat. Iaitu Syekh Umar Al-Mulla. Nah, tu dia orang baik, wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Maka lepas daripada timbul maulid tu, nah, semua empat mazhab ni buat belaka dan setuju. Tak ada siapa kata bid'ah. Malaikat tak sampai 6% kali. Dari 1%, mai 6% yang kata tak boleh. Ada. Kalau gitu khilaf. Dia khilaf tidak ada masalah. Nah, sebab tu kita yang ada buat ni maka tidak ada masalah. Buatlah, tak ada gapo. Dan kelebihan besar yang berlaku dengan orang awak dah. Nah, maka insya-Allah nanti kita ambil masalah hurai dengan wujlah lagi insya-Allah para buat apa semua. Nah. Dia kata kalau kita menikah kahwin dengan seorang lelaki, waktu dia masa 5 tahun nikah mari ni, suami tak ada pernah orang panggil sanggup. Tak biasa wi. Tanya kata jatuh ke tak? Ya nak jatuh, nak cerai ni dengan tolak, dengan berlafaz cerai, barulah bercerai. Kalau tak ada berlafaz cerai, walau dia tak sanggup sampai mati pun tak jatuh. Dia jadi suami isteri situ. Nah, itu tu pada itu. Tapi apabila dia tak sanggup ni, so isteri tu ya misit, ya ada hak dia mengadu ke majlis boleh. Nak pergi minta fasah boleh. Bahkan kalau mak kita ni ya taklik syahadah. Ya taklik syahadah. Taklik. Ya bernyanyi syahadah. Kata aku nak sanggup isteriku gini. Maka dia tak sanggup tu, nah, maka kita isteri boleh diform kepada majlis, ayat kata suamiku tak sanggup. Maka majlis dia peksa, dia suan, maka jika sungguh seperti isteri gaya, maka cerai, jatuh cerai. Sebab tu mana-mana isteri yang duduk dengan suami, nah, yang suami lagu ning, yang dia susah parah sangat, tasik dah, pergi ngadu ke majlis. Nah, tu dia minta cerai dengan sebab suami tak ada nafkah. Nah.
Jikalau seorang perempuan ni dah dia panggil dia tergelecoh, gelicir, dah berlaku dia panggil perkara yang tak molek dengan seorang lelaki. Nah, tu lepas tu dia ni nak makan dia panggil apa yakum boleh kedak, batu dia panggil berdosa kedak. Ya gini. Yakum ni sah kata orang zina yang boleh makan. Orang rumah tangga pun boleh makan. Tapi syarat orang hak zina cerak dah dia boleh makan. Tidak ada khilaf dia boleh makan cerak. Selama tak ada yakin kata dia mengandung. Ataupun dia yakin tak mengandung tapi belum sampai 40 hari. Dia boleh orang panggil boleh lagi makan ubat yang wa itu bi anak boleh haruf dan haruf lagi. Tu. Itu mazhab kita. Adapun mazhab jumhur ni dia boleh buat dia benar dalam perut dia sebelum Tuhan memasuk roh dalam budak. Sebelum 4 bulan dia boleh buat. Sebelum 4 bulan dia boleh buat. Hak tu kebanyakan para ulama boleh kata dia panggil 60%. Nah, ada dia ataupun 60%. Mazhab kita Syafi'i boleh buat dalam perut seorang perempuan belum mengandung cukup 40 hari atau 41 hari lebih kurang. Nah, ada. Hak tu tak ada beza hak zina dan tak zina. Maka yakum ni hak tak zina, hak zina boleh makan, hak orang rumah tangga boleh makan, tapi syarat suami redha, isteri redha. Misal kata dia menikah budak, maka tak ada lagi dia panggil apa kena sombat nak jadi ibu nak jadi bapa. Maka ketika ni comel dia panggil tak boleh anak lagi. Maka suami pun setuju, isteri pun setuju, maka boleh makan yakum, tapi syarat selama tak bahaya dengan perempuan tu. Jika buah tak bahaya maka tak boleh makan juga. Tu. Kalau gitu jawapan daripadanya boleh makan. Boleh makan, tidak ada masalah. Maka masa tak apa. Lewat 3 soalan lagi insya-Allah. Hak ni dia panggil pon duit gapo duit bam gitu kerana ni duit ni. Kalau duit ni dia panggil apa ni? Saya tak teringat. Jadi ada pion patua baru ni tak ingat. Dah hak ni dia panggil apa ni? Masa duit ni dia kena keluar zakat atau tidak. Ingat-ingat tu tidak. Tapi dia panggil pon nanti, dia panggil saya mulajaah sekali lagi usia insya-Allah. Kita seorang perempuan yang dia cari bohmo, patu bohmo tu bohmo lelaki dan dia pergi dia panggil nadi kita ni boleh dak. Dan maka ya asal ni perempuan dengan lelaki yang sah nikah, dia tak ada kelih pergi mari, tak ada bertepuh pergi mari. Itu pada asal. Malaikat apabila malaikat di beberapa tempat, maka boleh tengok pergi mari dan kadang-kadang boleh bertepuh. Dan dia panggil tak dosa dak. Tempat mana hati hak boleh lihat pergi mari? Ketika berjual beli. Kita orang beli lelaki, orang jual perempuan, kita boleh kelih muka dia, tak ada masalah. Bab jual beli. Dan kita perempuan boleh kelih kepada orang jual lelaki, tidak masalah. Bab jual boleh pergi mari. Dan juga bab pubat. Bab pubat ni boleh pergi mari dan boleh setuh pergi mari. Tapi cuma jika kita ni apa halus sikit, kita boleh pilih bohmo, maka pilih bohmo yang dia panggil apa yang tak halal agama. Walaupun ia bab pubat ni boleh sebab ia caping, tapi ia ada pula satu kanton rap tu. Ada misal kata ada bohmo ni ada lelaki dan perempuan. Pak kita ni orang lelaki, kena cari bohmo lelaki lah. Hak tu asal. Misalnya kita perempuan dan ada bohmo di klinik ada 2 klinik. Ada dia. Kita kena pergi bohmo perempuan sebab dia pergi kita pun tidak ada masalah. Dan jika dia kena selok kelih tempat kita sakit pun tidak ada masalah. Hak tu pada asal. Tapi misal kata tidak ada bohmo perempuan, ada lelaki saja. Ketika ni pergi tak apa, boleh tepuk, boleh jamu. Dan walaupun selok pun sampaikan kepada pohon kali misal kata, boleh lagi sebab bab pubat dimaafkan. Bab pubat dimaafkan.
Ya, mungkin begitulah tentang apa muzakarah kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada para ibu, para bapa yang bersama kita daripada awal sampai kepada akhir. Maka sama semula minggu depan insya-Allah. Maka saya akhiri pada pertanding dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.